Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera dan selamat ber-PDPR bersama dengan saya pada hari ini. Saya harapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik saja. Baiklah, cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Okay, untuk hari ini, cikgu akan ajar dalam buku teks unit yang ke-10, toleransi kukuhkan perpaduan dengan tajuknya kata nafi. Okay, kata nafi. Apa yang dikatakan dengan kata nafi? Cikgu akan ajar kamu semua. Okay, apa yang dikatakan dengan kata nafi. Sebelum tu, baik, standard pembelajaran pada hari ini ialah 5.1.4, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu kata nafi. Apa yang kita nak belajar pada hari ini itu kata nafi. Okay, objektif pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menggunakan kata nafi mengikut konteks yang betul, dan yang kedua, melengkapkan petikan dengan kata nafi yang betul. Baik. Tapi sebelum tu, kita nak tahulah apa yang dikatakan dengan kata nafi. Dan murid-murid semua boleh rujuk dalam buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 pada muka surat 66. Baik. Kata nafi ialah kata yang menjadi unsur nafi bagi frasa predikat. Ada dua bentuk kata nafi, iaitu bukan dan tidak. Ada dua saja, iaitu bukan dan tidak. Kita lihat dulu, kata nafi bukan menjadi unsur nafi bagi nama dan frasa sendi nama. Contohnya, letaknya bukan di atas meja. Di atas meja, dia merujuk kepada frasa sendi nama. Macam mana nak tahu frasa sendi nama? Di, ke, itu adalah frasa sendi nama. Jika ada frasa sendi nama di belakangnya, jadi di hadapannya adalah kata nafi bukan. Okay. Yang kedua, kata nafi tidak menjadi unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif. Frasa kerja dia merujuk kepada perbuatan, perlakuan. Manakala frasa adjektif pula merujuk kepada sifat. Ataupun sifat lah. Okay, sifat. Okay, contoh. Tugasan itu tidak susah. Susah dia merujuk kepada frasa adjektif. Okay, salah satu frasa adjektif. Jadi, di hadapannya kata nafi tidak. Baik, cikgu akan jelaskan dengan lebih terperinci lagi mengenai kata nafi. Baik, murid-murid semua boleh lihat kepada gambar yang cikgu tuliskan di sini. Situasi di sini. Ada seorang budak. Okey, ada sedang makan sayur-sayuran. Tapi saya tidak suka makan sayur. Yang pertama, saya bukan penggemar sayur. Ada dua perkataan kata nafi di sini, iaitu tidak. Yang kedua, bukan. Tidak dan bukan. Tidak dan bukan ni adalah kata nafi. Lebih pada kata nafi. Kata nafi ni apa? Yang lebih ringkas lagi, kata nafi ni adalah digunakan untuk menafikan sesuatu. Menafikan sesuatu ataupun menidakkan sesuatu. Dan selalu kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dulu kata nafi bukan. Ada dua gambar di sini. Gambar yang pertama, Cikgu Julia bukan guru sekolah. Tadi ada saya kata nafi bukan ni digunakan untuk frasa nama. Frasa nama. Mana frasa nama dalam ayat ini? Guru sekolah. Guru sekolah ni adalah frasa nama. Kita tengok contoh yang kedua. Bas itu bukan ke Melaka.
lepas itu bukan ke Melaka. Ini merujuk kepada frasa sendi nama, iaitu ke. Okey, ada perkataan ke di sini adalah frasa sendi nama. Itu untuk kata nafi bukan. Seterusnya, kata nafi tidak. Okey, kata nafi tidak pula. Contohnya, Amir tidak faham akan soalan itu. Ini menunjukkan frasa adjektif. Faham ni adalah frasa adjektif. Okey, frasa adjektif. Dan yang kedua, ibu tidak masak hari ini. Masak merujuk kepada frasa kerja. Itu perlakuan, perbuatan. Okey, digunakan tidak. Okey, kalau ada frasa kerja, mesti gunakan tidak. Sama juga dengan frasa adjektif. Kalau kamu semua jumpa dengan frasa adjektif yang lain. Susah. Okey, sedih, gembira. Menggunakan kata nafi tidak dalam sesuatu ayat. Okey, baik. Sekarang ni, cara mudah untuk awak ingat. Ini formula Formula cara mudah untuk kamu semua ingat apa ni kata nafi ni. Yang pertama, kita lihat pada perkataan bukan. Okey, pada bukan. And di hujung perkataan tersebut, dia merujuk kepada nama. Okey, frasa nama. Nama N. N. Nama. Ingat. N. Nama. Okey, frasa nama. Itu frasa sendi nama. N. N ni merujuk pada nama. Bagi perkataan tidak pula, kalau awak tengok di sini, tidak pula ada dua huruf di belakangnya diwarnakan dengan warna merah dan juga warna biru. Okey, kita lihat satu persatu. A. Okey, A dia merujuk kepada adjektif. Okey, adjektif, frasa adjektif. Ni A, adjektif. Manakala K ni pula merujuk kepada kerja. Frasa kerja. Nak ingat tu senang je. Kalau bukan tadi, N tu merujuk pada nama. Okey, merujuk pada nama. Manakala A tu pula untuk tidak merujuk kepada adjektif. K, kerja. Okey, adjektif, kerja. N, nama. Itu cara nak mudah ingat tentang kata nafi. Okey, so saya harap kamu dapat ingatlah. Okey, ingat formula yang cikgu bagi ni. Kalau N merujuk kepada nama, A merujuk kepada adjektif, K merujuk kepada kerja. Okey, untuk bukan dan juga untuk tidak. Baik. Seterusnya, kita lihat pada buku teks Bahasa Melayu. Pada muka surat 66, ada satu petikan di sini. Tajuk dia hasil seni. Okay, Darshini, Saiful dan Will yang menjalankan aktiviti projek seni. Okay. Bagaimanakah kita hendak mewarnakan beras ini? Tidak susah, Saiful. Campurkan pewarna dan beras. Gaulkannya hingga sekata. Setelah siap, kita jemur beras ini. Tidak susah. Kenapa? Gunakan tidak. Susah ni merujuk kepada adjektif. Okey, adjektif. Frasa adjektif. Jadi gunakan tidak. Okey, tidak susah. Susah ni merujuk kepada adjektif ataupun sifat. Okey. Beras ini kita jemur di atas meja itu, bukan di atas meja. Kita mesti menjemur beras ini di luar supaya cepat kering. Contoh yang kedua, bukan di atas meja. Kenapa bukan? Ni di kata ataupun frasa sendi nama. Frasa sendi nama di atas meja. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tugasan kita telah siap. Cantiknya warna jalur gemilang ini. Pandai kamu mewarnakan beras. Okay. Saya selalu mewarnakan beras ketika hari Deepavali. Saya membuat kolam dengan beras berwarna. Terima kasih Darshini. Kalau kamu tempat kosong membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Okay, lihat pada yang bahagian bawah ni, perkataan membantu. Membantu adalah kata kerja. Okey, kata kerja. Kalau kata kerja, kata nafi yang digunakan pada tempat kosong ini ialah tidak. Dari sini. Kalau kamu tidak membantu. Tidak membantu. Ingat.
Membantu adalah kata kerja. Jadi yang sesuai adalah tidak. Baik, yang kedua. Ini tempat kosong. Usaha saya sahaja. Ini usaha kita bersama. Tengok pada perkataan yang saya gariskan. Saya sahaja. Saya ni adalah merujuk pada frasa sendi atau frasa nama. Okey, frasa nama. Kalau frasa nama, jawapannya adalah bukan. Okey, bukan. Kata nafi yang sesuai adalah bukan. Okey, baik. Kita kena lihat di belakang dia sama ada belakang ayat tu kata kerja, kata adjektif, kata nama ataupun kata sendi nama. Barulah kita tuliskan jawapan dia. Baik, itu yang dalam buku teks. Okey, seterusnya, tugasan yang perlu kamu buat pada hari ini. Baik, rujuk buku aktiviti jilid 1, muka surat 72. Baik, aktiviti 4. Lengkapkan ayat dengan kata nafi yang betul. Kata nafi ada berapa? 2 saja. Bukan atau tidak. Bukan atau tidak. Tuliskan pada tempat kosong. Ya, pada tempat kosong. Tapi sebelum tu, saya dah ajar tadi, di belakang dia kena lihat sama ada kata nama, frasa nama, frasa sendi nama, frasa adjektif ataupun frasa kerja. Okey, baru awak tulis kata nafi yang betul. Itu tugasan pertama awak. Okey, tugasan yang kedua, masih lagi buku teks pada halaman pada muka surat 73, garisi kata nafi yang betul. Ada 6. Okey, ada 6 soalan di sini. Awak kena gariskan sahaja pada kata nafi yang betul. Ingat pesan saya, lihat di belakang dia. Lihat di belakang kata nafi tersebut sama ada frasa nama, frasa sendi nama, frasa adjektif ataupun frasa kerja. Fahami dahulu, ketahui dahulu, barulah awak garisi. Okey, baiklah kelas. Okey, cikgu rasa setakat ini saja sesi pembelajaran kita mengenai kata nafi. Dan cikgu harap kamu semua dapat memahami dengan jelas apa yang dikatakan dengan kata nafi. Jika tidak jelas, tidak faham, kamu boleh tanyakan soalan kepada saya melalui grup Telegram. Okey, dan cikgu harapkan kamu semua dapat menyiapkan tugasan yang telah cikgu berikan ini dan hantarkan kepada saya dalam Telegram. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Okey, cikgu harapkan kamu semua dapat menjaga diri baik-baik. Okey, kalau nak keluar tu pakai mask dan selamat bercuti. Kita akan jumpa lagi selepas 2 minggu dari sekarang. Baik, itu sahaja daripada saya. Siapkan tugasan saya, jangan lupa siapkan tugasan saya. Okey, baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi.